Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Wan Mariam Sofia binti Wan Sukari, AIC 1821 dan juga Syiu Han Lin, AIL 1956. Kami akan membentangkan tajuk Iqbal sebagai tokoh Islam abad ke-20. Soalan yang kami terima adalah Iqbal merupakan tokoh Islam abad ke-20 di India, bahaskan. Jadi pemahaman kami berkenaan soalan ini adalah soalan ini memerlukan kepada penerangan tentang peranan Iqbal sebagai tokoh sebagai tokoh Islam di abad ke-20 dan juga sumbangan beliau terhadap perjuangan dan pembangunan masyarakat Islam di India pada abad ke-20. Kita masuk pada struktur pembentangan. Mula-mula kita akan bermula dengan pengenalan. Kita akan bahaskan juga tentang biodata alamat Iqbal dan juga aliran hidup beliau. Kemudian akan masuk kepada isi. Isi pertama adalah sumbangan Iqbal sebagai penyair. Isi kedua adalah sumbangan Iqbal sebagai intelektualis ataupun pemikir Islam. Dan yang ketiga, isi ketiga adalah sumbangan Iqbal sebagai ahli politik, dan kemudian akan diakhiri dengan kesimpulan. Kita masuk pada bahagian pengenalan. Allama Iqbal adalah salah seorang tokoh Islam yang sangat berpengaruh di dalam perkembangan Islam pada penghujung abad ke-19 di India. Taraf beliau adalah setanding dengan tokoh-tokoh penting yang memainkan peranan di dalam memulihkan dan menjaga kebajikan masyarakat Islam, contohnya seperti Said Ahmad Khan, Maulana Muhammad Ali, Syaukat Ali, Maulana Hazrat Mukhzani, Zafar Ali Khan dan sebagainya. Jadi antara kebolehan dan keistimewaan Iqbal ni adalah beliau seorang yang sangat mahir di dalam segala cabang ilmu yang diceburinya. Contohnya seperti falsafah, perundangan, ilmu sains, sastra dan sebagainya. Iqbal merupakan seorang penyair, ahli politik dan juga pemikir Islam yang terkenal. Allama Iqbal ni lahir pada saat umat Islam dalam keadaan yang terpinga-pinga dan lemah berikutan peristiwa dahagi yang berlaku pada tahun 1857. Ketika itu British menganggap orang Islam sebagai punca utama peristiwa dahagi tersebut, dan orang Islam kononnya merupakan golongan pengacau yang tidak boleh dipercayai. Jadi hubungan yang renggang ini berterusan sehingga awal abad ke-20. Allama Iqbal ketika ini memainkan peranan sebagai penerus tradisi tradisional intelektual Islam serta berusaha menegakkan perjuangan masyarakat Islam demi menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul pada abad ke-20. Seterusnya kita masuk kepada biodata Allama Iqbal dan juga hidup beliau. Allama Iqbal ataupun Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab pada 22 Februari 1873. Keluarga Iqbal ini berasal dari Kashmir. Bapanya Syekh Nur Muhammad merupakan seorang ahli sufi yang sangat terkenal. Beliaulah yang membentuk nilai-nilai kerohanian yang tinggi di dalam diri Iqbal. Ibunya pula merupakan seorang yang sangat kuat berpegang pada agama. Dari situ sebenarnya kita dapat lihat bahawa Iqbal sudah didedahkan dengan ilmu-ilmu agama dan juga kerohanian sejak dari kecil lagi. Namun ia tidak menghalang Iqbal untuk mendalami juga pendidikan barat. Iqbal menuntut ilmu di Murray College pada tahun 1889 hingga 1893 sebelum melanjutkan pula pelajaran ke Government College di Lahore pada tahun 1895. Di Government College, Iqbal bersahabat dengan intelektual Inggeris yang terkenal, iaitu Sir Thomas Arnold, yang kemudian menerbitkan karya yang bertajuk Preaching of Islam. Persahabatan mereka memberi pengaruh yang besar terhadap diri Iqbal, terutama di dalam pemikiran barat. Iqbal mempelajari bidang falsafah dan telah lulus cemerlang di dalam pengajiannya pada tahun 1897 sebelum melanjutkan pelajarannya ke peringkat sarjana yang juga berjaya dengan cemerlang pada tahun 1899. Kemudian Iqbal mendalami bidang perundangan pula di Lincoln's Inn ketika melanjutkan pelajarannya ke Eropah pada tahun 1905.
Iqbal juga menuntut ilmu di Cambridge, di Trinity College Cambridge, di dalam bidang yang digemarinya iaitu falsafah, dan juga telah berjaya menghasilkan tesis yang bertajuk Perkembangan Metafisika di Parsi. Berikutan kajiannya itu, Iqbal telah dianugerahkan gelaran doktor daripada University Munich di Jerman. Sepanjang Iqbal berada di Eropah, beliau telah mendalami ilmu barat dan juga telah berdiskusi dengan sarjana barat tentang hal-hal yang berlaku di dunia Islam. Selain itu, Iqbal juga pernah bertugas sebagai pensyarah di Government College pada tahun 1908 dalam bidang falsafah dan kesusastraan Inggeris. Namun, beliau meletakkan jawatan dan menceburi bidang perundangan pula dengan menjadi peguam pada tahun 1908 hingga 1934. Namun meninggalkan pekerjaan tersebut kerana masalah kesihatan. Jadi penguasaan Iqbal terhadap ilmu barat ni membolehkan beliau membuat kritikan. Contohnya seperti konsep nasionalisme yang menjadi isu hangat ketika itu di kalangan intelektual barat. Iqbal berpendapat bahawa nasionalisme harus dilihat dari sudut pandangan Islam, dan juga masyarakat Islam tidak boleh mengaplikasikan idea itu berdasarkan dari pandangan barat sepenuhnya, kerana dia yakin bahawa Islam ini adalah organisasi sosial dan politik yang menjadi dasar atau teras kepada pembentukan masyarakat Islam di India. Jadi pengalaman Iqbal di Eropah serta pembangkitannya di dalam sebuah persatuan Islam di United Kingdom telah menyebabkan telah mematangkan pemikiran Iqbal, dan juga perkara ini telah menyebabkan persatuan itu kini dikenali sebagai Pan-Islamic Society. Seterusnya, kita akan masuk ke isi pertama pembentangan iaitu sumbangan Iqbal sebagai penyair Islam yang akan dibentangkan oleh Han. Salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Suhan Ling, nombor magnet 17707164-1 akan menyambung perbincangan soalan kuliah. Iqbal merupakan tokoh Islam abad ke-20 di India kerana beliau merupakan seorang penyair Islam yang kemuka. Iqbal telah menjadikan bahasa Urdu dan Parsi sebagai medium puisinya, dan puisi-puisi ini telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Pada tahap awal, Iqbal telah menjadikan alam, keindahan dan cinta sebagai tema penulisan puisinya. Antara sajak romantik dan alamnya yang terkenal termasuklah cinta, keindahan yang terakhir dan bintang fajar. Pemergiannya ke Eropah telah mematangkan pemikiran Iqbal dan telah diselipkan dalam puisi yang kemudian. Perubahan pemikiran ini dapat digambarkan melalui puisi-puisi yang beliau hasilkan seperti Sikwa atau Keluhan, Jawab ai Sikwa atau Jawapan kepada Keluhan, dan Asrar ai Kugi atau Rahsia diri sendiri. Puisi Asrar ai Kugi merupakan antara puisi beliau yang penting dan menghuraikan doktrin perkembangan peribadi. Fahaman berkaitan diri seperti mana yang dikemukakan oleh Iqbal kerana Asrar ai Kugi adalah hasil pancaran kefahaman Iqbal berkenaan suasana yang sedang melanda masyarakat Islam ketika itu. Pada masa itu, negara-negara sebelah timur menghadapi zaman kebangkitan barat dan orang Islam mengalami kesannya. Lebih penting lagi, syair ini mengetengahkan hal berkaitan diri yang menjadi pusat bagi segala tingkatan dan kegiatan manusia serta menjadi punca kepribadian seseorang. Bagi Iqbal, dalam meningkatkan diri menuju kesempurnaan, seseorang itu perlu menaiki 3 peringkat, iaitu patuh kepada undang-undang Tuhan, mengawasi diri sendiri, dan bertindak sebagai khalifah Allah di muka bumi. Selain itu, dalam menuju kesempurnaan, seseorang itu perlulah memastikan dirinya bukanlah meniadakan diri, tetapi mewujudkan diri. Dan orang yang membuat sedemikian adalah orang yang akan memperolehi kepribadian dan kesempurnaan. Walau bagaimanapun, puisi Iqbal yang bertajuk Jehnama atau dikenali sebagai kitab keabadian seringkali dilihat sebagai pencapaian terbaik bagi Iqbal.
Puisi panjang Jahnama membincangkan konflik abadi dalam jiwa dengan menghurai sejarah perjuangan umat manusia melawan kejahatan, menunjukkan kepada umat manusia dalam menuju kejayaan dan perdamaian. Dengan erti kata lain, Jahnama merupakan rasa haki Iqbal terhadap perkembangan yang sedang melanda umat Islam ketika itu. Yang paling penting, melalui puisi ini, Iqbal menunjukkan bahawa beliau menggerak pengaruh daripada tokoh Islam yang terkenal iaitu Maulana Jalaluddin Rumi, terutamanya apabila Iqbal berbicara berkaitan pandangan diri, masyarakat dan sifat-sifat miskin. Dan melaluinya, Iqbal membawa puisi-puisinya memasuki dunia sufisme. Kita melihat dalam nama ini, puisi ini, telah dikemukakan perbincangan antara Iqbal dengan Jagan Ghosh, saudara Hindu, Iqbal dengan Jamaluddin Afghani dan sebagainya. Jagan Ghosh telah menerangkan bahawa usaha bagi menyelamatkan manusia terletak pada sintesis antara kebudayaan Barat dengan kebudayaan Timur. Timur dilihat telah terlalu lama memusatkan diri pada aspek kerohanian dan mengabaikan mekanisme. Sementara Barat pula memusatkan diri mereka pada mekanisme dan tidak mempedulikan kerohanian. Dalam hal ini, Jahnama menyatakan Timur melihat Tuhan tetapi gagal melihat dunia. Barat terlibat urusan dunia dan mengabaikan Tuhan. Dalam puisi merupakan gah-gaging Iqbal sehingga saat beliau menghembuskan nafas akhir, beliau masih mampu menghasilkan baik-baik puisi yang cukup kekesan. Antaranya, saya huraikan di sini, ku katakan kepadamu tanda seorang mukmin, bila maut datang akan merekah senyum di bibir. Melodi perpisahan boleh bergema akal gigap. Bunyi nafiri berkiut lari dari Hijaz akal gigap. Saat si fakir telah sampai ke bakas ke akhir. Pujangga lain boleh datang akal gigap. Iqbal bukanlah seorang penyair yang tidak ada visi dan misi. Beliau melihat puisi sebagai satu kaedah untuk merangsang semangat perjuangan umat Islam. Beliau tidak setuju dengan sikap sebahagian penyair Islam yang seringkali dibuai dengan perasaan sedih dan cinta yang keterlaluan terhadap manusia. Menyerah kepada takdir semata-mata. Sebab inilah yang dijadikan sebagai isi kandungan bagi sebahagian penyair mereka. Iqbal berasa golongan ini, golongan persyair, golongan penyajar harus mampu sampaikan mesej ke amanat yang jelas kepada khalayak supaya mereka benar-benar menyemai dan mempunyai tanggungjawab kepada diri mereka sendiri. Kita melihat bahawa Iqbal telah berpesan kepada para penyair supaya mencipta sajak-sajak syair-syair yang indah, segar, menghidupkan semangat serta mental yang dapat membangkitkan jiwa umat untuk berjuang, bekerja dan berusaha kerana Allah semata-mata. Dan Iqbal juga tidak setuju dengan konsep seni untuk seni sebagaimana yang sedang berkembang ketika itu. Baginya, golongan yang menyokong fahaman ini adalah golongan yang dicela oleh Islam. Kerana menurut Iqbal, tujuan segala seni adalah untuk memberikan panduan kepada manusia dan penyair pula adalah pewaris kepada golongan Anbiya sebelum ini. Kasihan, kita masuk pula pada isi kedua iaitu sumbangan Iqbal sebagai pemikir ataupun intelektualis Islam. Selain daripada menjadi seorang penyair yang unggul, Iqbal turut memainkan peranannya sebagai salah seorang tokoh pemikir dan intelektualis Islam yang disegani pada abad ke-20. Bukunya yang bertajuk Reconstruction of Religious Thought in Islam yang diterbitkan pada tahun 1936 menekankan tentang ajaran Islam dalam segala bentuk falsafah. Perkembangan era imperialisme Barat
ini memberi kesan yang besar terhadap masyarakat Islam di India dan juga di negara-negara lain. Ianya menyebabkan masyarakat Islam menjadi miskin, sempit pemikiran dan juga ketinggalan dalam pelbagai aspek. Pemikiran masyarakat Islam yang dijajah ini didominasi dan juga dipaksa untuk menerima ideologi barat dari segi pendidikan, ekonomi, cara hidup dan sebagainya. Keadaan yang menyedihkan ini telah memaksa Iqbal untuk memikirkan solusi demi membangunkan masyarakat Islam di India. Dan Iqbal juga mendapati bahawa masalah diri merupakan antara punca mereka ini berada di dalam keadaan tersebut. Langkah pertama pada pendapat beliau untuk mengenangani masalah diri adalah dengan berjuang untuk menentang dan juga untuk tidak tunduk kepada anasir-anasir buruk atau amalan yang tidak sihat yang membelenggu kehidupan masyarakat Islam. Konsep diri ini perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum mengubah sifat ego dan takbur yang ada pada diri seseorang. Menurut Iqbal juga, kelalaian manusia adalah punca umat Islam dalam keadaan yang mundur dan terkebelakang. Hanya dengan beramal dengan ajaran Islam dan juga berusaha mengukuhkan kekuatan rohani dan jasmani, ianya akan dapat mengangkat kedudukan dan martabat Islam di mata dunia. Iqbal juga menerima segala fahaman yang bersifat rasional dan logik asalkan ia berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Beliau menolak kebenaran yang berdasarkan logik akal semata-mata kerana menurut beliau logik akal semata-mata itu berpandukan nafsu dan juga perasaan. Iqbal sentiasa memperjuangkan untuk membuktikan bahawa Allah itu adalah satu dan juga Islam adalah agama yang perlu dianuti. Syair, syarahan dan penulisan oleh Iqbal menekankan tentang konsep ketuhanan kepada masyarakat Islam. Contohnya di dalam syarahannya Islam as I Understand It menerangkan tentang prinsip Islam dari segi pemikiran moden dan juga ilmu sains. Ini membuktikan bahawa Islam sebenarnya sangat menyeluruh kerana ia dapat menyelesaikan ia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia di serata dunia. Jadi sebagai seorang pemikir yang unggul, pendidikan adalah perkara yang sangat ditekan oleh Iqbal kerana menurut beliau dengan adanya ilmu di dada, masyarakat Islam dapat mengetahui sejarah Islam dan juga dapat mengambil pengajaran dan tauladan tentang perkara yang baik dan buruk yang berlaku di dalam sejarah, di samping dapat juga mendorong mereka di dalam menjalani hidup mereka. Dan juga sebagai seorang pemikir yang dinamis dan progresif, Iqbal berpendapat bahawa umat Islam perlu digalakkan untuk menguasai kedua-dua ilmu sains dan juga teknologi untuk menguasai dunia seperti yang diberikan contoh oleh generasi Islam sebelum ini. Adaptasi dan peniruan kepada kaedah barat secara membuta tulis sebenarnya boleh membawa kepada kemusnahan dan juga kemunduran terhadap masyarakat Islam. Contohnya terhadap sistem pendidikan di institusi pengajian tinggi di India. Peniruan secara membuta tuli ini dapat menyelewengkan pemikiran generasi muda kerana sistem pendidikan tersebut tidak selari dengan ajaran Islam. Iqbal juga berharap bahawa pendidikan Islam dapat diterapkan di India dan beliau menjelaskan bahawa pendidikan Islam tersebut perlulah bersifat dinamik, kreatif dan juga memupuk minat manusia untuk menguasai pelbagai bidang seperti beliau. Kerana perkara itu dapat melahirkan pelajar Islam mahir dengan ilmu duniawi dan juga agama. Iqbal juga pernah terlibat di dalam permasalahan dengan golongan Qadiani yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtada bin Atta Muhammad yang dilahirkan di Qadiani. Jadi golongan ini yang juga dikenali sebagai Ahmadiyah, Ahmadi atau Ahmadiyat percaya pada ajaran Mirza sebagai ajaran yang benar. Pada tahun 1901, Mirza ini pernah mendakwa bahawa dirinya adalah Nabi dan Rasul dan mengatakan bahawa Ahmad yang dinyatakan di dalam Al-Quran adalah dirinya, bukan Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, Mirza juga pernah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi dan juga Nabi Isa bagi golongan Hindu. Menurut Mirza juga, Imam Mahdi dan Nabi Isa adalah orang yang sama. Mirza ini juga pernah mengaku sebagai
seseorang yang mempunyai mukjizat sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu, termasuklah memulihkan penglihatan orang tua, orang buta, dan juga menerima wahyu daripada Allah. Mirza juga berpegang pada pendapat bahawa Nabi Isa meninggal dunia seperti manusia yang lain. Jadi menurut ajaran Ahmadiyah, terdapat dua jenis Nabi yang diutuskan oleh Allah, iaitu Nabi Tashri'i, iaitu Nabi yang membawa hukum syariat, dan juga Nabi Ghairi Tashri'i, iaitu tanpa membawa hukum syariat yang baru. Jadi ajaran tersebut mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi Tashri'i ataupun Nabi penutup, bermakna tiada Nabi selepas itu. Sementara Mirza pula adalah Nabi Ghairi Tashri'i. Ajaran ini juga mendakwa Qadian iaitu tempat kelahiran Mirza sebagai tanah suci mereka. Sesiapa yang tidak menunaikan haji di Qadiani sebelum pergi ke Mekah dianggap hajinya kosong dan juga tidak menunaikan fardu. Jadi menurut Mahmud Ahmad yang merupakan khalifah kedua ajaran Ahmadiyah ini, sesiapa yang tidak mengakui kenabian Mirza adalah golongan kafir. Dan menurut ahli-ahli ajaran ini, di dalam tulisan-tulisan mereka jelas bahawa ajaran ini adalah berdasarkan logik akal semata-mata. Jadi kewujudan kumpulan ajaran Ahmadiyah ini ditentang sepenuhnya oleh Iqbal. Malah beliau pernah mengirimkan surat kepada Jawaharlal Nehru untuk menjelaskan tentang kumpulan ini dari sudut pandangan Islam. Di dalam surat-suratnya, Iqbal menegur dan juga mengkritik tindakan Nehru yang tidak bertanggungjawab kerana mengambil kesempatan mengukuhkan kedudukan orang Hindu, dan di samping itu melemahkan kedudukan masyarakat Islam yang sedang dilanda permasalahan. Jadi Iqbal juga mengkritik di dalam ucapannya yang bertajuk Qadianis and Orthodox Muslims berkenaan politik British yang tidak campur tangan dalam urusan agama di India. Kerana perkara ini menurut beliau telah menyebabkan golongan seperti kumpulan Qadiani ini boleh berkembang. Jadi Iqbal menegaskan bahawa tindakan untuk memisahkan kelompok Qadiani daripada masyarakat Islam perlu dilakukan. Jadi untuk isi seterusnya, kita akan serahkan kepada Han ataupun Syiu Han Lin untuk membahaskannya. Iqbal telah berjaya menempatkan dirinya sebagai seorang ahli politik yang penting dan sebaris dengan pemimpin unggul pada abad ke-20 dan sekanding dengan Muhammad Ali Jinnah, Jawaharlal Nehru dan sebagainya. Sebagai seorang ahli politik, Iqbal merupakan tokoh penting yang mengimpikan Pakistan sebagaimana skema suku negara Islam yang dihuraikannya pada tahun 1930 dalam pidato pembukaan sidang Liga Muslim seluruh India di Allahabad. Perjuangan Iqbal dalam bidang politik bermula sejak sekurang-kurangnya tahun 1927 apabila beliau telah dipilih menjadi anggota Majlis Perundangan Punjab. Pada masa yang sama, perkembangan yang berlaku di India amnya dan di Punjab khasnya telah diikuti dengan teliti oleh Iqbal, terutama segala hal yang berkaitan dengan oleh orang Islam. Orang Islam merupakan penduduk majoriti di Punjab dan ketika zaman British merupakan angka wilayah yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Walau bagaimanapun, dengan kehadiran British, orang Islam yang meskipun bersifat majoriti kehilangan banyak hak yang dimiliki oleh mereka. Pelbagai peraturan yang dikenakan oleh British menyebabkan petani-petani di Punjab, termasuklah petani Islam, menghadapi masalah. Pembabitkan orang Islam dalam bidang ekonomi komersial dan perdagangan pula adalah amat kecil. Sebahagian besar aktiviti dikuasai oleh orang Hindu dan Punjabi Sikh, manakala Universiti Punjab sendiri turut disifatkan sebagai sebuah universiti Hindu. Jabatan kerajaan didominasi oleh orang Hindu dan keadaan ini meresahkan Iqbal. Keadaan menjadi semakin sukar apabila Sir Fadil Hussain yang menjadi pentadbir di Punjab menerima kritikan secara perkurusan dari golongan yang pro-Hindu. Situasi ini
telah membuka mata Iqbal terhadap masalah yang terpaksa dipikul sehingga mewujudkan jurang yang besar antara orang Islam dengan orang Hindu. Sewaktu dilantik sebagai anggota Dewan Perundangan Punjab, Iqbal merasai sendiri situasi yang berlaku dan secara langsungnya membuatkan satu kesimpulan. Iqbal melihat dari dekat betapa orang Islam dan Hindu saling membenci dan bermusuhan sehingga akhirnya membawa pergaduhan yang berkerusan. Kemudian penelitian ini telah dilontarkan melalui pidakonya pada sidang tahunan Liga Muslim pada tahun 1930 di Al-Akbar. Pidato Iqbal di Al-Akbar dilihat sebagai petanda penting dalam perubahan sikap masyarakat Islam di India. Bermula dari sini, secara perlahan-perlahan, gerakan ke arah menubuhkan sebuah negara Islam mula merangsang. Antara lain, Iqbal dalam pidatonya mengatakan, saya ingin melihat Punjab, North Frankie, Sindh dan Balochistan bergabung menjadi sebuah negara. Pemerintah sendiri dalam kerajaan Inggeris atau di luar kerajaan Inggeris. Pembentukan negara Muslim Barat Laut India tampaknya menjadi tujuan akhir umat Muslim, paling tidak bagi umat Muslim India Barat Laut. Pada tahun 1931 hingga 1932, Iqbal telah menekai persidangan media bulat di London bagi merumuskan undang-undang kasar untuk India. Dalam persidangan ini, Iqbal telah membacakan kertas dagangannya yang bertajuk A Muslim India Within India, yang telah melahirkan respon yang tidak sedikit. Balas sebahagian daripada dagangannya turut dipaparkan dalam media kemudiannya. Pada tahun 1937, Iqbal telah menulis surat kepada Muhammad Ali Jinnah, pemimpin Liga Muslim, dan menekankan bahawa perlunya hukum Islam dibentuk dan dilaksanakan bagi umat Islam. Hal ini bermakna sebagai sebuah negara Islam perlulah diwujudkan untuk orang Islam di India dan undang-undang Islam perlulah dilaksanakan. Menurut Iqbal, penubuhan negara Islam yang diimpikannya haruslah menepati ciri-ciri yang jelas, termasuklah wujudnya hak sama rata antara manusia, hilangnya kejaliman dan penindasan daripada penjajahan mana-mana pihak, kebebasan bersuara, wujudnya sikap bertanggungjawab antara masyarakat, mengutamakan kebajikan umum dan menegakkan sistem politik yang adil dan aman. Selain itu, negara Islam itu juga haruslah mempunyai satu sistem ekonomi yang bebas daripada sistem kapitalis dan komunis. Dan dalam dari segi ini, Iqbal berpendapat negara Islam haruslah berteraskan kepada Tuhan sebagai sumber utama kehidupan. Dengan izin, saya guna bahasa Inggeris, iaitu God is the ultimate spiritual basis of all life. Atau dalam ungkapan lain, Allah is the measure of all king. Oleh kerana itu, prinsip tauhid yang didelahkan oleh Iqbal adalah berlakunya dari hukum dari Tuhan dalam bentuk yang mengaku penyelenggaraan dan pentadbiran negara secara komprehensif. Dalam bentuk pemerintahan dan sistem pentadbiran negara yang dikemukakan dan diimpikan oleh Muhammad Iqbal. Dan kita melihat Iqbal telah menganalisis semua teori dan sistem pemerintahan yang pernah ada dalam sejarah Islam, meliputi sistem khalifah yang berbentuk monarki atau sistem pemerintahan yang dipimpin imam yang menganggap dari Tuhan sebagai fahaman Syiah ataupun fahaman yang berdasarkan bentuk pilihan rakyat atau republik sebagaimana yang digagaskan oleh Khawarij. Akhirnya, Iqbal menyebutkan bahawa sistem republik sebagai satu sistem kerajaan dan amat sesuai dengan ruh Islam. Selain itu, dengan mengetengahkan konsep politiknya, Iqbal menjadikan sejarah dan ajaran Islam itu sendiri sebagai landasan berpolitik. Hal ini memandangkan dalam Al-Quran mekok sejarah dan fakta empirikal turut merupakan sumber pengetahuan. Iqbal merumuskan dua dasar etika politik dan sistem penyelenggaraan negara Islam. Pertama adalah
sovereignty of God. Gasai ini menjelaskan tentang hukum Tuhan adalah yang tertinggi. Kekuatan negara hanyalah pelaksana undang-undang ilahi yang tidak ada hukum, yang tidak memiliki hukum. Etika dan hukum pengkapaian negara adalah melanggarkan kepada wahyu. Konsep jihad dari perspektif Islam haruslah difahami sebagai tindakan dan sikap yang dilakukan oleh umat Islam bagi membela diri dan menegakkan kebenaran. Kedua adalah prinsip equality of people, di mana konsep ini melanggarkan kepada konsep kesetaraan. Hak dan kewajipan untuk segenap rakyat adalah sama di hadapan Tuhan. Setiap individu adalah sama di hadapan hukum. Ini bermakna negara dituntut untuk mengamalkan asas demokrasi. Dalam hal ini, sikap dan pandangan Iqbal begitu kritis terhadap bentuk demokrasi yang diamalkan dan dipropagandkan oleh Barat. Dan Iqbal menganggap demokrasi Barat hanyalah senjata yang dipakai oleh kaum imperialis dan kapitalis Barat untuk mengeksploitasi manusia. Iqbal menolak konsep demokrasi yang dipropagandkan oleh Barat sebagai bentuk pemerintahan kepada rakyat dan untuk rakyat oleh rakyat. Iqbal berpandangan bahawa demokrasi dalam perspektif Islam adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan, supremasi of al-syariah untuk berkesejahteraan manusia secara sempurna dan khalifah sebagai pemikul tanggungjawab dari Tuhan. Kekuasaan tertinggi adalah syariah atau peraturan agama. Ketua negara atau khalifah hanyalah individu seperti masyarakat awam yang lain. Dia tidak memiliki sebarang kekebalan hukum. Dalam perspektif Islam, seseorang ketua negara harus mentadbir di bawah hukum syariah yang benar. Jawatan yang dipikulnya adalah amanah kepada rakyat. Semua rakyat memiliki hak politik secara bebas untuk memilih ataupun dipilih. Perhubungan antara pemimpin dan rakyat berdasarkan ba'ah atau kontrak ketaatan. Iqbal juga merujuk kriteria seorang khalifah yang dirumuskan para ulama. Antara kriteria itu adalah berakhlak mulia, tidak cacat mental dan fizikal, memiliki wawasan keilmuan dan integriti dalam hukum Islam. Kriteria ini sesuai dengan pandangan Ibnu Taimiyah dalam Al-Siyasah Al-Syariah ketika menjelaskan maksud berkaitan kewajipan para pentadbir mestilah berlaku secara amanah dan adil. Kewajipan rakyat adalah patuh dan taat kepada pemimpin dan tidak mengandungi unsur kemaksiatan kepada Allah. Dalam pentadbiran negara pula, seorang amir atau khalifah mestilah bekerjasama dengan para ahli Dewan Majlis Syurah. Adapun untuk perkara yang secara teknikal, maka urusan tersebut diserahkan urusan kepada pemerintah. Perkara ini dipandang sebagai idea kesepakatan universal di mana merupakan prinsip fundamental teori perundangan Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, apa saja yang dianggap oleh masyarakat mukmin itu baik, maka di sisi Allah ia juga dianggap dan juga dipandang amat baik. Dan dalam teori politik Islam, undangan Tuhan berada di tempat tertinggi ke atas segalanya dan menjadi kata kunci dalam pentadbiran negara. Negara dalam perspektif Islam adalah perpaduan umat dalam sebuah politik dan agama sekaligus. Dalam pentadbiran dan perundangan Islam, terdapat dua hal yang penting dari aspek perlembagaan negara. Pertama, hukum Allah secara mutlak adalah yang tertinggi. Dan yang kedua, kesamaan kedudukan bagi semua individu di hadapan hukum Allah. Kesimpulannya, jelaslah menunjukkan bahawa Iqbal merupakan tokoh Islam abad ke-20 di India. Allama Muhammad Iqbal berjaya melekatkan dirinya sebagai seorang tokoh pemikir dan intelektual Islam yang penting pada abad ke-20. Beliau bertindak sebagai penyambung kecemerlangan
bagi kokoh-kokoh intelektual dan pemikir Islam yang sebelumnya. Yang lebih penting lagi, idea Iqbal berkaitan sebuah negara Islam dan masyarakat India yang terdiri daripada dua bangsa yang berbeza menjadi alat yang mendana gerakan masyarakat Islam di India. Perbezaan yang wujud antara masyarakat Islam dengan Hindu sehingga menimbulkan perbalahan dan perkelingkahan berdarah di India pada tahap akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menyebabkan Iqbal berasa bahawa kedua-dua masyarakat haruslah dipisahkan. Bagi Iqbal, penganut Hindu dan Islam bukan sekadar berbeza dari sudut agama, malah yang lebih penting lagi mereka merupakan dua bangsa yang berbeza. Idea inilah yang kemudiannya menjadi baja yang menyuburkan kelahiran teori dua bangsa. Pemimpin-pemimpin Islam yang lain kemudian menjadikan idea ini sebagai kunjang penting dalam perjuangan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Ali Jinnah dan pada masa yang sama Iqbal turut memberikan sumbangan yang besar dalam bidang perkembangan gerakan Islam malah tidak sekali yang melekatkan beliau sebagai seorang reformis. Walau bagaimanapun, jika kita memberikan perhatian secara mendalam, Iqbal boleh dikatakan sebagai gabungan antara reformis dengan modernis. Meskipun beliau ingin melihat Islam kembali sebagai sebuah tenaga dan kuasa yang penting di India, pada masa yang sama dilihat juga agak praktikal apabila menerima peranan dan kepentingan idea-idea dan rasionalisme Barat. Pegangan Iqbal yang jiku terhadap Al-Quran dan ajaran Islam yang sebenarnya membezakan beliau dengan tokoh lain sehingga dianggap sebagai tokoh unik dalam perkembangan gerakan Islam di India. Sumbangan Iqbal dalam pelbagai bidang sama ada puisi, pemikiran maupun sebagai ahli politik telah menjadi panduan kepada golongan pemikir dan intelektual Islam selepasnya. Allama Iqbal meninggal dunia di Lahore pada tahun 1938. Kata akhir yang diucapkan ialah Allah dan jenazahnya telah dimakamkan di Masjid Basali, Lahore. Penubuhan Pakistan kemudiannya telah meletakkan Iqbal sebagai antara wira